Kembali semula untuk Temu Bual Radio untuk waktu ini bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli, juga tetamu kita melalui Zoom. Kita ada Tuan Alfian Makrawi, perunding keuangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, Raifah? Baik, Alhamdulillah. Saya sajalah mainkan lagu Sehangat Api tu sebab topik yang kita nak kongsikan ni pun memang hangat dan dinanti-nantikan. Kan? Okay. Sangat hangat. Berkaitan Panas. Okey, berkaitan dengan pelan pemulihan moratorium untuk semua. Kita telah pun dimaklumkan bahawa moratorium 6 bulan ditawarkan kepada semua orang. Peminjam individu, B40, M40, T20, usahawan mikro, tidak ada syarat seperti pengurangan pendapatan atau hilang pekerjaan. Tapi sebut tahu moratorium ni, kita tahu yang memerlukan tu memang dia akan apply dan dia akan minta. Tapi orang yang tidak terjejas contohnya, soalan biasa, perlu ke saya apply moratorium ini? Perlu ke tidak? Terus jawab ke terus? Terus macam perlu ke saya tak terjejas? Okay. Macam tu. Baik, bagi yang terjejas memang perlulah kan. Bagi yang terjejas sangat-sangat perlu. Bagi yang terjejas sangat-sangat perlu supaya ini dapat teruskan survival. Bagi yang tak terjejas kan, memang saya pun terima banyak soalan tu dalam Facebook saya, dekat dalam dekat komen, sebab saya menulis daripada beberapa lepas sejak pada kerajaan mengumumkan moratorium tu. Memang saya menulis beberapa kali tentang moratorium ni. Antara saya pesan ialah kena ingat moratorium ni ada kos. Bukannya percuma. Baik. Bagi yang mungkin tak ada keperluan kan, mungkin hidup dia sekarang ni alhamdulillah tak terjejas dari sudut keuangan, yang tak terjejas dari sudut pendapatan, masih lagi boleh bekerja macam biasa. Baik. Ini adalah moratorium kali kedua. Kan? Moratorium kali kedua yang kerajaan dah perkenalkan. Cuma bezanya ialah kali pertama dulu automatik kepada semua peminjam tanpa perlu buat permohonan. Itu pertama. Kan? Dan yang kedua kali ni automatik juga, cuma bezanya ialah automatik bila apply terus lulus. Bila apply terus lulus. Mana kata kalau yang pertama dulu nak tak payah apply dah lulus, mana kata siapa yang tak nak moratorium barulah kena apply. Dia panggil sebagai opt-out ataupun option keluar, tak nak moratorium. Itu masa moratorium kali pertama. Bagi kali kedua ini, siapa-siapa yang nak saja kena apply. Bagi yang tak nak tak perlu apply. Baik. Okay. Soalannya, adakah kita yang tak terjejas yang mungkin tak terjejas? Kalau yang terjejas tak perlu cakap banyak, tak perlu kita bincangkan. Yang terjejas memang tolonglah ambil supaya untuk membantu tuan-tuan survive. Tak perlu sampai nak kibar bendera putih. Baik, bagi yang tak terjejas, contoh golongan tak terjejas mungkin dalam sektor awam, contohnya yang memang suami isteri bekerja government, yang memang income dapat setiap bulan dan tak terjejas pun pendapatan dia. Okey, bagi golongan macam ni ataupun golongan swasta dan seumpamanya, bagi macam ni, tuan-tuan sebelum tuan-tuan keluarkan, tuan-tuan cek balik masa moratorium pertama tu apa yang tuan-tuan buat pada moratorium pertama. Kan? Andai katalah masa moratorium pertama tu tuan-tuan kata okey, inilah peluang untuk menambahkan simpanan. Dan masa moratorium pertama tuan-tuan gunakan duit moratorium itu untuk menyimpan. Memang betul ada dalam tabungan simpanan tuan-tuan jumlah sekian yang jadikan sebagai tabungan simpanan. Baik. Kalau begitulah yang moratorium kali pertama tuan-tuan berjaya buat, maka teruskanlah untuk moratorium kali kedua ni. Ataupun masa moratorium kali pertama tuan-tuan kata okey, ini peluang untuk tuan-tuan tambahkan pelaburan. Kan, tak nak pelaburan dekat saham contohnya, nak buat pelaburan dekat hartanah contohnya, nak buat pelaburan dekat emas contohnya, ataupun buat pelaburan dekat cryptocurrency contohnya. Mana kata kali pertama tu yes, betul tuan-tuan berjaya buat pelaburan tersebut. Alhamdulillah pelaburan tersebut berkembang dan sampai sekarang masih lagi ada. Okey, mungkin ini peluang untuk tuan-tuan tambah pelaburan tersebut. Ataupun kali pertama dulu tuan-tuan buat untuk tambah modal perniagaan. Mungkin tuan-tuan ada buat part-time income, buat business to business ni. Jadi dengan moratorium kali pertama tuan-tuan berjaya buat bisnes. Berjaya buat bisnes. Dan alhamdulillah bisnes tersebut berkembang sampai sekarang. Jadi kali kedua boleh ambil balik. Boleh ambil lagi untuk supaya dapat kembangkan lagi bisnes yang ada. Baik. Bagi tuan-tuan yang tak terjejas, tengok kali pertama dulu tuan-tuan keluarkan buat apa? Katalah nak buat simpanan, tapi tak menyimpan pun. Kata nak buat pelaburan, tapi tak melabur pun. Kata nak buat bisnes, tapi tak buat bisnes pun. Contohnya kan, mungkin duit tu habis ke sport rim contohnya. Ataupun duit tersebut habis untuk beli tu beli ni. Tak tahu duit tu ke mana. Mana kata, dulu aku buat moratorium, apa jadi pada duit moratorium aku? Tak tahu apa, tak tahu ke mana pun duit moratorium kali pertama dulu, ke mana dia pergi. Mungkin pernah melabur tapi rugi, kan? Pernah berniaga tapi rugi. Percayalah tuan-tuan, kalau kali pertama dulu kalau tuan-tuan buat sekali lagi kali ini, benda yang sama akan berulang. Kalau yang pertama dulu tuan-tuan berjaya gunakan dengan berhemah, maka insya-Allah kali kedua pun akan berjaya
dan akan berhemah juga. Tapi kalau kali pertama dulu habis duit, kan, membazir duit tu, tak tahu buat apa, tak tahu pergi ke mana pun, tak nak kata simpan pun tak menyimpan, nak kata melabur pun tak berapa nak melabur, nak kata berniaga pun rugi. Kalau melabur pun tersontot kan, terugi sana sini, termasuk cryptocurrency yang dah jatuh baru-baru ni contohnya. Jadi percayalah tuan-tuan, kali kedua tuan-tuan keluarkan duit untuk moratorium ni, tuan-tuan pilih untuk moratorium pun, percayalah benda yang sama akan berulang. Benda yang sama yang berulang. Dia bukannya magic moratorium ni. Moratorium ni bukan satu magic. Moratorium ni bagi kita yang ada masalah kewangan, yang bagi kita yang ada yang kesuntukan wang, itu kita ibaratkan sebagai Panadol. Sebagai Panadol tahan sakit. Maka dia boleh bertahan selama 6 bulan. Yang penting ialah kita perbetulkan dalaman kita. Kan? Kita perbetulkan balik keuangan kita daripada akarnya. Iaitu pertama tentang ilmu keuangan. Yang itu yang paling penting. Kita betulkan balik supaya lepas pada ini kalau ada masalah lagi, insyaAllah kita akan tangani dengan baik. Bukan semata-mata berharapkan daripada moratorium semata-mata. Wallahualam. Itu saja jawapan saya. Itu soalan nombor 1. Cepat sangat wallahualamnya tu. Okey. Baik. Oh, jaga. Nak panjang lagi? Nak ada lagi. Alright. Tadi macam tuan sebut lah, kalau kita keluarkan waktu first time dulu, kita keluarkan dan kita salah guna. Jadi mungkin kali ini pun tersalah guna. Tapi kita melihat kepada keadaan situasi semasa sekarang ini, yang kalau yang selalu memberikan sumbangan, contohnya dulu, dia yang memberi sumbangan. Sekarang mungkin dia adalah penerima sumbangan. Jadi ini kali pertama dia nak ambil moratorium ni. Kali pertama dia rasanya perlu sangat. Apa yang dia kena bayar dulu? Kan kita ada banyak hutang. Kita ada macam-macam kereta, rumah, hutang peribadi. Yang mana yang nak didahulukan? Ataupun ambil sikit. Contoh hutang ada 7, 3 nak pengecualian. 4 kita bayar. Mana yang kita kena dahulukan, tuan? Oh, terputus. Sorry, terputus lah. Yang mana yang perlu didahulukan? Okey, baik. Sorry, tadi terputus sekejap. Baik. Tak apa. Okey, pertama sekali, kita tuan-tuan, ni saya punya tips lah. First sekali tuan-tuan, cuba senaraikan balik hutang-hutang yang tuan-tuan ada. Okey, buat beberapa kolom. Okey, dengan betul-betul buat beberapa kolom. Okey, kolom yang pertama ialah senarai hutang. Hutang contoh, hutang rumah, hutang kereta, hutang personal loan, hutang court members, hutang PTPTN, hutang apa lagi? Hutang along ke, contoh kalau ada lah kan, hutang mak ayah, hutang adik-beradik dan seumpamanya. Contoh, okey, pertama. Kedua, tuan-tuan senaraikan dia punya ansuran dia. Okey, untuk kolom kedua, tuan-tuan senaraikan ansuran dia. Contoh, rumah 1,000, kereta 600, personal loan 300, kredit kad mungkin tuan-tuan bayar minimum 100. Apa lagi? Hutang PTPTN tuan-tuan bayar minimum RM50. Apa lagi? Hutang itu mungkin hutang mak ayah, hutang adik mungkin ada yang tak bayar, tak ada minimum kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan susun berdasarkan jumlah kadar dia. Dan untuk tentukan kadar ini tuan-tuan kena tengok effective rate. Bukan semata-mata dalam offer letter berapa rate tu ataupun yang dipromosi berapa rate tu. Sebab kadang-kadang itu bukannya effective rate. Contoh, kalau hutang rumah, kan, hutang rumah memang dah dikira sebagai daripada baki terakhir, effective rate dia macam tu. Sebab kadang-kadang ada hutang yang nampak macam rendah je, tapi sebenarnya tinggi effective rate dia. Contoh macam hutang kad kredit. Hutang kad kredit sebenarnya lebih tinggi daripada hutang personal loan. Jadi kita senaraikan ikut effective rate. Bila kita dah senaraikan ikut effective rate, baru kita nampak, yang paling tinggi, yang paling tinggi kadarnya ialah hutang kredit kad. Kedua, yang paling tinggi ialah hutang personal loan. Diikuti dengan hutang kereta, hutang rumah dan hutang-hutang lain lah, hutang SB financing dan seumpamanya. Itu yang kolom ketiga. Kolom keempat, senaraikan pula baki berapa. Mungkin hutang rumah baki banyak lagi, banyak tahun lagi. Baki ni baki berapa hutang dan juga berapa tahun baki. Contohnya, baki hutang rumah mungkin baru ambil loan rumah tu 2 tahun, 3 tahun. Mungkin baki lagi 27 tahun. Mungkin baki lagi ada 500,000 lagi baki, contoh. Dan hutang kereta mungkin tinggal 3 tahun lagi. Mungkin baki 20,000 lagi. Hutang personal loan mungkin baki lagi tinggal 7 tahun. Hutang personal loan mungkin tinggal dalam mungkin 20,000, 25,000 contoh. Dan seterusnya tuan-tuan senaraikan berapa baki hutang yang ada dan berapa tempohnya. Dari situ kita boleh buat beberapa strategi untuk bayar hutang ni. Dari situ kita boleh tengok beberapa strategi untuk kita bayar hutang, yang mana yang patut kita dahulukan, yang mana yang patut kita utamakan. Selalunya tuan-tuan, untuk memudahkan proses ni, kita akan fokus yang tempoh paling pendek ataupun yang rate paling tinggi. Yang baki, bukan tempoh paling pendek, yang bakinya paling rendah
Dan juga yang rate dia paling tinggi lah. Kalau kat sini rate yang paling tinggi, kadar yang paling tinggi ialah hutang kredit kad. Dan kredit kad selalunya bakinya mungkin dalam 20,000 macam tu kalau maksimum sangat lah kan. Jadi tuan-tuan, kita fokus kat situ. Sebab apa? Supaya kita buang hutang jahat ni. Kita buang hutang jahat ni, kita fokus dekat situ dulu. Contoh, habis moratorium ni, guna duit moratorium tersebut, sekaligus kita bayar hutang kredit kad. Supaya kita tutup hutang kredit kad. Dan berazam supaya tak nak lagi ada hutang kad kredit. Kalau boleh potong kredit kad tersebut. Kalau boleh lagi, kita cancelkan tu kredit kad tersebut. Supaya kita takkan gunakan. Sebab kadang-kadang kita potong, walaupun kita dah potong kredit kad, masih lagi boleh gunakan online kan, masih lagi ada dalam Lazada, Shopee kita punya kredit kad tersebut kan. Jadi kita boleh fokus untuk settlekan hutang jahat, iaitu hutang kad kredit. Hutang kad kredit bagi saya hutang yang paling jahat lah kan. Hutang yang paling jahat. Kad hutang, kad saka. Kadang-kadang kita boleh panggil sebagai kad saka tu. Baik, seterusnya ialah hutang personal loan. Hutang personal juga antara hutang yang tinggi. Tapi antara hutang personal loan dengan hutang kredit kad, lagi tinggi hutang kredit kad. Cuma hutang kredit kad ni kita berbeza lah dengan hutang personal loan. Hutang personal loan kita akan dapat cash. Contoh kita apply RM10,000, RM50,000, kita akan dapat cash. Jadi tuan-tuan, sebab kadang-kadang ada orang yang saya jumpa sampai ada 2-3 kredit kad. Kan? Ada 2-3 kredit kad. Jadi boleh gunakan moratorium ini untuk 2-3 kredit kad. 2-3 kredit kad dan juga 2-3 personal loan. Sebab apa? Ada jenis orang yang saya jumpa dalam program-program saya dan program seminar yang saya kendalikan sebelum pada ini. Setiap kali naik gaji, dia akan apply personal loan. Setiap kali naik gaji, dia akan apply personal loan. Ada sampai tahap tu, tuan-tuan. Kan? Contohnya gaji naik RM50. So, dia akan apply personal loan yang ansuran dia ialah RM50 sebulan. Bayangkan, sampai tahap macam tu. Naik je gaji, dia akan apply personal loan. Naik je gaji, akan apply personal loan. Baik. Jadi, kalau tuan-tuan berada dalam situasi tersebut, tuan-tuan tolong fokus bayar dekat personal loan, cari yang paling rendah dulu. Cari yang bukan paling rendah kadar, yang paling rendah bakinya. Fokus kat situ. Mana kata kalau selama ni tuan-tuan dah peruntukkan RM100, RM50 sebulan untuk bayar kredit kad, dah settle, RM50 tadi jangan enjoy. Jangan buat personal loan baru. Bayar dekat personal loan yang tuan-tuan nak settlekan tadi. Jadi kaedah ini kita panggil sebagai snowball effect. Mana kata daripada RM50 tadi, campur RM100 untuk bayar personal loan, dah jadi RM150. Dah settle personal loan satu, bayar pula personal loan yang kedua. Kan? Jadi total jadi RM250. Dan begitulah seterusnya. Dengan cara ini tuan-tuan boleh settlekan hutang-hutang tu dengan lebih cepat, dengan lebih pantas. Itu kaedah untuk kita settlekan hutang melalui kaedah snowball effect tadi. Itu dia caranya. Okay. Dan pastikan lepas dah habis hutang nanti, jangan pula gatal-gatal tangan pergi apply hutang baru. Pergi pula hutang baru pula. Tu tak jadi tu. Salah, tak boleh habiskan hutang. No, tak boleh macam tu. Dia jadi gali lubang tutup lubang je kalau buat macam tu. Kan? Dah tutup lubang yang ni, gali pula lubang baru. Memang tak jadi lah. Memang sampai bila pun takkan. Dah ketika ini kita bukanlah nak against mana-mana, tidak, cuma nak tanya juga ramai yang kata kita kena susun balik kita punya pengurusan keuangan, right? Tak terjejas, ataupun terjejas tapi tidak terlalu teruk. Rasa macam nak dropkan lah mana-mana, bukanlah hutang tapi komitmen. Contohnya untuk hibah ke, insurans ke, adakah itu patut dilakukan? Putus lagi lah. Okey, terputus tadi apa dia? Adakah untuk macam mengurangkan belanja ni, kita kena kurang ataupun kita kena stop untuk hibah ke, insurans ke, takaful ke, perlu ke? Okey. Bagus soalan tu. Okey, memang antara soalan juga yang kita terima. Dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, sekarang ni dalam keadaan pandemik, dalam keadaan COVID-19 pun, bila hilang kerja pendapatan, bila kena potong gaji, bila kena berhenti kerja, impact dia terkesan pada hidup kita. Kan? Cuba bayangkan akan datang sekiranya tiba-tiba berlaku kesan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Contoh berlaku kehidupan yang lebih besar dalam hidup kita, contohnya kematian, lumpuh dan sakit kritikal. Baik, kalau kita dimintakan kerja, kalau kita kena potong gaji, kita masih lagi ada kudrat. Kita masih lagi ada kudrat untuk kita bekerja. Kan? Untuk kita buat part time. Untuk kita jadi rider makanan contohnya. Untuk kita buat itu, buat ini, buat dropship ke, kan. Jadi agent affiliate ke, banyak sangat peluang sekarang tuan-tuan. Tinggal lagi kita rajin ke tak rajin. Kita nak bersungguh ke tak bersungguh.
2-3 hari lepas saya ada baca satu posting. Bayangkan tuan-tuan, dia boleh, ada orang tu boleh jual batu dekat Shopee. Ya, jual batu dia boleh buat dua. Satu buat batu perhiasan untuk akuarium dan sebagainya, pun ada permintaan rupanya, ada pembeli rupanya. Dan juga satu lagi yang saya nampak, dia jual batu sungai untuk tujuan orang bertungku. Untuk orang yang bersalin, dia bertungku, dia jual batu sungai tu. Makna kata, dia boleh mulakan bisnes online ni tanpa modal. Poin saya ialah, tuan-tuan semua, saya tahu mungkin saya tahu yang dengar ni mungkin ada yang terjejar dan seumpamanya, nak tak nak kita perlu bertahan dan perlu survive. Dan last option kita ada peluang sekarang ni kempen bendera putih. Itu last option kita lah. Dan kita gantung bendera putih supaya ada orang bantu kita. Baik, berbalik pada soalan tadi. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau sekarang ini kita disebabkan kita berhenti kerja, disebabkan gaji kita dipotong, pun terjejas kehidupan kita. Cuba bayangkan satu ketika nanti terjejas sebab tak mampu bekerja. Contoh kematian, lumpuh ataupun sakit kritikal. Jadi di situ lagi besar impaknya yang saya panggil sebagai financial disaster. Malapetaka keuangan. Dan kalau berlaku, makna kata, kalau bayangkan tuan-tuan, kalau berlaku musibah-musibah tadi tanpa sebarang perlindungan takaful. Jadi poin saya ialah tolong jangan korbankan polisi takaful tuan-tuan. Bukan sebab saya pun promote takaful, bukan. Tapi sebab itu adalah adalah pergantungan kita selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, usaha kita, bukan pergantungan kita tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah ikhtiar kita yang terakhir kalau berlaku kesan yang lebih besar daripada pandemik. Kesan yang lebih besar daripada diberhentikan kerja. Lebih teruk daripada kita dipotong gaji. Baik. Kedua, tuan-tuan, selalunya komitmen untuk takaful tak besar mana pun. Kan? Selalunya. Okay. Dia tak sebesar lah orang bayar hutang. Tak sebesar hutang kereta, hutang rumah, hutang personal loan dan seumpamanya. Selalunya dalam RM100, RM200 boleh cover dalam RM300,000, RM400,000. Tapi bagi orang yang bayar takaful tinggi, cuba tuan-tuan review balik polisi tuan-tuan. Adakah polisi tuan-tuan betul-betul berguna untuk financial disaster tadi? Kematian, lumpuh dan sakit kritikal. Sebab kadang-kadang polisi ini, ada orang ambil takaful untuk pelaburan. Ada orang ambil takaful untuk simpanan. Walhal sebenarnya, Bank Negara pun dah bagi tahu, takaful bukan untuk simpanan. Takaful bukan untuk pelaburan. Takaful adalah untuk perlindungan. Bermakna, kalau kita bayar lebih tapi coverage-nya sikit, ke barangkali yang besar, polisi tersebut ada portionnya untuk coverage tersangat kecil. Contoh, tuan-tuan bayar RM500, tapi coverage baru RM500,000 contoh, kan. Walhal sebenarnya kalau coverage RM500,000 boleh dapat je dengan caruman yang bernilai RM100, RM150. Jadi tuan-tuan boleh review balik polisi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah ambil lama, cash value tu ada, tuan-tuan boleh keluarkan cash value tersebut. Keluarkan cash value tersebut untuk bayar caruman seterusnya. Dan sekarang pun ada peluang untuk moratorium takaful 2 bulan. Pun boleh ambil kesempatan tersebut. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jimatkan kos, baiklah tuan-tuan tengok dekat benda-benda lain. First, kalau dekat takaful, tuan-tuan boleh cari polisi takaful yang caruman yang rendah dengan coverage yang tinggi. Itu option yang tuan-tuan boleh ambil kalau tuan-tuan nak korbankan takaful. Kan? Jangan korbankan terus, maknanya kata tuan-tuan boleh review supaya dapat fokus pada coverage yang paling utama sekali. Contohnya kalau ada saving ke, ada pelaburan ke, mungkin boleh tolak tepi dulu untuk takaful. Yang kedua, tuan-tuan boleh senaraikan balik pembelanjaan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok benda-benda yang mungkin tak berguna sangat pun. Mungkin yang kurang punya kegunaan dia. Tuan-tuan kena check sendirilah. Yang tu bergantung pada individu. Kalau saya cakap TV kan orang kata, sekarang mudah duduk kat rumah kena tengok TV. Contohnya lah. Tuan-tuan boleh tengok balik pembelanjaan tuan-tuan. Ada tak benda-benda yang kita boleh cut? Ada tak benda-benda yang kita boleh potong? Dan seterusnya, nak tak nak masa sekarang ni, nak kena survive, memang kena ada multiple source of income. Kena usahakan untuk dapatkan income-income daripada sumber-sumber lain. Bermakna kita tak boleh bergantung pada satu punca pendapatan, satu sumber pendapatan. Boleh cubalah part-time jadi agent ke, part-time dropship ke, part-time buat affiliate ke dan seumpamanya. Wallahualam. Baik. Jadi kita kena fikir, kita kena tengok sendiri yang mana penting, yang mana tidak lah untuk waktu ini. Dan sekarang ni Tuan, kalau kita cakap pasal simpan duit, orang akan marah kalau kita berjimat lah, menyimpan lah. Orang akan marah. Terbakar kita punya ruang media sosial tu kalau sebut tentang simpan duit. Sebenarnya apa yang kita kena buat sekarang ini? Simpan ke, belanja ke, buat-buat macam tak ada apa-apa ke? Apa sebenarnya? Orang marah kalau kata cakap pasal simpan. Simpan apa, nak belanja pun tak ada. Terus PM mama mengamuk. Takut. Okey. Baik. Tapi kalau kita suruh belanja tak marah.
Suruh beli kereta ke, suruh renovate rumah ke. Itulah tak pastilah keliru. Okey, baik. Sebenarnya dalam keadaan sekarang, ya, tak nafikan lah. Mungkin bila kita sebut macam tu, mungkin ada yang pihak yang rasa tersindir. Kan ada pihak yang rasa tersinggung. Mungkin orang macam tu, yang memang dia duit simpanan pun tak ada, duit belanja pun tak ada. Bayangkan, duit belanja pun tak ada. Apatah lagi nak menyimpan. Yes, memang tidak dapat kita nafikan. Ada golongan yang macam tu. Jadi tuan-tuan, mungkin kena spesifikkan lah kan. Bagi orang yang mampu, inilah masanya tuan-tuan untuk membantu. Sebab bila kita bantu orang, itu sebenarnya satu simpanan kita untuk akhirat. Kan? Sebab sekarang ni kalau kita tengok dekat jalan-jalan kan, tepi-tepi jalan, tengok jumlah peniaga-peniaga kecil, saya duk tengok-tengok kan, ke 3-4 kali ganda dia meningkat. Macam baru ni saya lalu dekat Ceras, dekat area Stadium Ceras tu, saya dah lama tak lalu situ. Saya tahulah situ ada food truck kan, ada orang meniaga food truck. Betul. Saya lalu baru ni, jumlahnya 3-4 kali ganda berbanding dengan biasa. Betul. Subhanallah. Dekat rumah saya tu. Nak dekat Saya hari-hari kira. 4 kedai beli. 4 kedai beli. Ulang, rotate. Yes. Itu juga satu cara kita untuk kita bantu masyarakat kat luar sana. Kan? Untuk kita bantu. Supaya duit ni mengalir. Duit ni mengalir sebab bila kita belanja, sebenarnya dia, yes, satu sudut memanglah nampak duit kita berkurangan. Tapi kalau kita betulkan balik niat kita, untuk kita belanja tu nak tolong peniaga kecil. Kita belanja tu nak tolong peniaga nasi lemak, peniaga ayam goreng, peniaga macam-macam yang meniaga. Kadang-kadang ada yang memang first time meniaga. Itulah kitalah orang yang diharapkan untuk membantu. Bagi orang yang kewangan tak jejas, mungkin juga ini peluang kita bila keluar di moratorium ni, bila boleh pilih moratorium ni, kita ada lebihan duit, dan lebihan duit tadi akan berpusing balik dalam masyarakat. Kita nakkan macam tu supaya kita dapat sama ratakan semua orang berpeluang untuk dapat sumbangan, dapat bantuan ni. Sebab ada orang yang mungkin dia mungkin kerja sendiri. Kan? Dia kerja sendiri dan mungkin hutang pun tak banyak tapi terjejas. Kan? Mungkin dia tak ada hutang sangat, mungkin ada 1 hutang, 2 hutang saja. Sebabnya selalunya pengalaman saya, orang yang banyak hutang ni, minta maaf cakap lah, orang yang banyak hutang ni ialah golongan government. Golongan government yang paling tinggi dia punya hutang. Sebab ada sampai 70% daripada gaji je hanya untuk bayar hutang. Bayangkan kalau gaji 3,000, 2,500 hanya untuk bayar hutang. Bayangkan. Memang sangat-sangat besar lah. Hutang kredit card, hutang personal loan, hutang kereta. Kadang-kadang personal loan tu sampai 2-3 personal loan dia buat. Jadi bila ada peluang moratorium ni sangat-sangat membantu, dan bila dapat bantuan macam ni, kita boleh pastikan duit tadi dapat digunakan kembali untuk kembali kepada masyarakat. Wallahualam. Baik, menarik sebenarnya perkongsian ni, tapi kita tak punya banyak masa. Saya nak bagi jugalah Tuan untuk bagi 2 minit. Okey, 2 minit je. Kita terputus lagi 2 minit. Okey. Apa yang betul-betul kita kena buat? Tak kisahlah ini untuk semua secara holistik, terjejas ke tidak terjejas ke, terkurang ke tak terkurang ke, apa sebenarnya kita kena buat sekarang dengan duit yang kita ada? Baik. 2 minit ringkas. Pertama sekali tuan-tuan, jadikan tempoh PKP ini satu tempoh muhasabah untuk kita. Kita letakkan reset balik target kita. Apa target kita nak jadi selepas PKP ni? Kita tak nak PKP ini hidup kita makin susah, betul tak? Lepas PKP makin teruk kehidupan kita. Kita tak nak macam tu. Ataupun sebelum PKP dengan selepas PKP sama saja situasi kita. Kita nak lepas PKP ni hidupkan kehidupan kita lebih baik lagi. Itu pertama, kita kena letakkan satu matlamat. Okay. Baik, selepas kita dah ada matlamat, yang kedua kita kena betulkan balik mindset keuangan kita. Mindset kewangan kita kena betulkan balik. Contohnya macam tadi, kita kena ada simpanan. Kita kena ada tabung kecemasan. Kita kena ada tabung takaful adalah untuk protection, bukan untuk simpanan, bukan untuk pelaburan. Jadi itu antara mindset-mindset baru yang kita perlu tanamkan sepanjang tempoh PKP ini supaya selepas PKP kita dapat betulkan balik hidup kita. Itu yang kedua yang asas. Saya ulang balik, 2 yang asas ini iaitu pertama kena ada matlamat yang jelas, kita jadikan sebagai muhasabah, dan yang kedua kita betulkan mindset kita dengan cara kita tambah ilmu. Okay. Dah ada 2 ni, kita boleh buat step seterusnya. Yang ketiga ialah kita kena ada plan tindakan. Kena betul-betul ada plan tindakan. Contohnya, kalau sekarang ekonomi kita terjejas, okey, kita kena buat plan tindakan. Macam mana nak betulkan balik? Kena buat pelaburan ke? Kena buat perniagaan ke? Kena buat bisnes ke? Kena itu ke? Kena ada plan tindakan. Lepas dah ada plan tindakan, kena ambil tindakan. Tindakan pertama yang kita boleh ambil ialah tindakan untuk tambahkan pendapatan, dan yang kedua untuk kita kontrol balik pembelanjaan kita. Jadi itulah dia beberapa step dalam kewangan yang boleh kita buat sekarang dan untuk kita implement untuk masa-masa yang akan datang. Wallahualam. Cukup 2 minit Cukup.
Tepat 2 minit. Terima kasih Alhamdulillah. banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan Rafi Ahmad Rawi berkongsi dengan kita tentang pemulihan moratorium untuk semua yang merupakan perunia kewangan yang sekarang ni sedang tular di laman media sosial. Banyak posting beliau yang dikongsi. Harapnya lepas ni kita dapat bersama-sama lagi untuk kita kongsikan banyak tips lain. Nak tanya baru satu ni. Pemulihan ada ya ke? banyak. Harap bersedia at any time lah ya. Baik. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Tuan Rafi Ahmad Rawi perunia kewangan bersama-sama dengan kami untuk Temu Buat Radio edisi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dan untuk anda terus dengarkan kami di Berdaba Radio. Saya akan kembali sebulan selepas ini.